Itu dia tarian pangah balik dari Yayasan Warisan Johor. Kehadiran mereka di sini sebenarnya signifikan dengan topik yang akan kita bualkan hari ini berkaitan persidangan tamadun Melayu Johor. Sebelum memulakan perbincangan, saya suka untuk mengambil definisi tamadun yang berasal dari perkataan Arab iaitu madain atau madana yang bermaksud pembukaan sesebuah bandar atau kemajuan sesebuah masyarakat. Bercakap mengenai bagaimana kita meneruskan kelangsungan tamadun Melayu Johor dan juga persidangan yang akan diadakan bersama dengan tetamu kita hari ini iaitu Tuan Haji Zulkarnain Asmawi, Ketua Bahagian Persuratan dan Sejarah Merangkap Setiausaha Jawatan Kuasa Teknikal Persidangan Tamadun Melayu Johor, juga Encik Zainal Abidin Haji Muhammad Yusof, Ketua Bahagian Perhubungan Komunikasi Korporat Yayasan Warisan Johor. Assalamualaikum, selamat datang. Segak berbaju Melayu, Teluk Belanga hari ini. Saya sesegan pula sebabnya saya pakai baju Melayu sekali. Okey, kita mula dengan Tuan Haji Zulkarnain. Bercakap mengenai meneruskan kelangsungan ataupun mengenal tamadun Melayu Johor itu. Ada 5 prinsip ataupun 5 kita kata perkara yang dipentingkan atau diambil kira dalam persidangan kali ini, Tuan Haji. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam muhibah. Okay. Juga salam kami dari rakyat Johor kepada penonton SPM dan juga warga Malaysia. Bila menyebut tamadun tadi, dia ada juga berkaitan dengan ada berkaitan juga dengan apa yang kita kata peradaban. Jadi dalam konteks ini peradaban yang kita maksudkan ialah peradaban Melayu Johor yang ingin kita bincang, yang kita akan bicarakan selama 3 hari, iaitu 11 hingga 13 November di Persada, Pusat Konvensyen Antarabangsa di Johor Bahru. Jadi 3 hari ini akan digunakan untuk membicarakan seperti disebut tadi 5 perkara yang mengangkat tamadun Johor ini, iaitu disebut tadi salah satunya agama, yang keduanya bahasa yang tersebut kerana di Johor lah bermulanya bahasa baku Johor Riau misalnya. Kemudian peraturan dan undang-undang, itu penting. Dan yang keempatnya ialah sultan atau raja yang memerintah dan juga rakyat. Kerana 5 elemen inilah yang akan dibicarakan dalam 7 sidang dalam 3 hari. Baik. Dan antara mereka yang juga ataupun ahli-ahli pemikir yang terlibat dalam persidangan itu siapa, Tuan Haji? Ya. Jadi kami mendapat kerjasama daripada rakan pintar kami, kolaborasi yang erat dengan 5 lagi badan kerjasama. Baik. Iaitu Persatuan Penulis Johor. Juga selain daripada itu Dewan Bahasa dan Pusaka. Juga dengan UTM, Universiti Teknologi Malaysia, UTHM dan juga Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Johor. Mereka ni bersama dengan kami dengan insya-Allah untuk menjayakan apa yang kami nak capai ini, iaitu persidangan ini tentang tamadun Melayu Johor, melihat evolusinya, pergerakannya dan juga kemajuannya, dan kemudian kita menuju ke arah penubuhan sebuah pusat sejarah, pusat tamadun serantau. Okay. Kalau boleh sedunia agaknya. Encik Zainal Abidin, Yayasan Warisan Johor memang dikenali dan gah dengan mengangkat martabat warisan Melayu dan juga seni Melayu. Dalam persidangan tamadun Melayu Johor kali ini, bagaimana Yayasan Warisan Johor membantu untuk persidangan kali ini? Okey, terima kasih terlebih dahulu kepada RTM, khususnya Selamat Pagi Malaysia yang kata memberi ruang kepada kami di Yayasan Warisan Johor untuk membawa imej persidangan tamadun Melayu Johor. Apapun, terima kasih juga kami ingin ucapkan kepada Yang Berhormat Menteri Besar Johor, Datuk Seri Mak Khalid Nordin, kerana ini merupakan cetusan idea daripada Yang Berhormat Menteri Besar sendiri yang ingin melihat kata orang tu generasi muda masa ini mengimbau kembali akan kata orang tu gahnya negeri Johor itu satu ketika dulu. Bermula daripada era Temenggung Ibrahim bawa kepada Sultan Abu Bakar hinggalah Kesultanan sekarang, pentadbiran kerajaan negeri Johor sekarang. Baik. Jadi Yayasan Warisan Johor dipertanggungjawabkan seperti apa dikatakan oleh Tuan Haji Zul sebentar tadi, untuk membawa pembentang-pembentang makalah tadi ini untuk kita menterjemahkan kembali akan tamadun Johor, bermulanya dari segi era pendidikannya tadi. Kalau kita melihat di aspek agamanya, kalau kita tengok balik bermula daripada tahun, kalau tak silap saya, 1918 ni tadi, almarhum Sultan Abu Bakar ni telah menitahkan kata meletakkan satu kepentingan pentadbiran sekolah agama itu wajib bagi negeri Johor, dan setiap daerah perlu ada sekolah agamanya sendiri, Tuan Haji Zul. Macam tu tadi. Okay. Itu di antara tugas Yayasan Warisan kata orang tu, untuk menyampaikan segala maklumat
Dan ini yang kata orang tu kita lakukan, yang kita laksanakan dalam persidangan Tamadun Melayu Johor ini nanti. 3 hari. Tuan Haji, tahun ini rakyat Malaysia julung-julung kalinya berkesempatan untuk melihat sendiri istiadat pertambalan Sultan Johor. Betul. Dan juga buku yang berkaitan tentang salah silah keturunan istana dan sebagainya turut diterbitkan oleh Institut Teknologi Malaysia di Johor. Bagaimana Tuan Haji melihat ini merupakan peluang kepada persidangan kali ini untuk lebih memberikan penekanan kepada perkara-perkara yang akan dibincangkan, 5 perkara yang akan dibincangkan. Betul. Sebenarnya di Johor kita mengadakan istiadat kemahkotaan dipanggil, yang disebut oleh negeri lain sebagai pertabalan. Jadi itu satu yang agak hampir saya rasa berlaku hanya 60 tahun dahulu. Jadi suatu yang seperti disebut tadi, suatu yang tamadun kita memperlihatkan dahulu dan sekarang. Betul. Jadi berdasarkan itu, susulan itulah yang daripada 5 elemen yang disebut tadi, kita akan pecahkan kepada 7 sidang yang akan dibicarakan tidak calang-calang pemakalahnya. Okay. Antaranya contohnya Datuk Paduka Ramlah Adam, kemudian Profesor Datuk Abdullah Ghazali, dan beberapa lagi, termasuklah 2 pemakalah dari Brunei yang akan membicarakan bagaimana hubungan awalnya seperti disebut tadi di antara Johor dan Brunei mengangkat agama itu sendiri. Jadi sehingga sekarang perkara itu masih lagi ada hubungan langsung antara Johor dan Brunei, dan ini mungkin memulakan dan mencetuskan satu gagasan kita suatu ketika yang seperti disebut tadi, penubuhan Pusat Tamadun Melayu Johor Serantau. Baik, dalam usaha ke arah Pusat Tamadun Melayu Serantau, bahasa dan persuratan Encik Zainal Abidin, bagaimana dalam hal ini aspek penulisan Jawi dan juga pembelajaran dalam Jawi itu juga turut ditekankan? Seperti yang saya perkatakan tadi, melihat kembali rentetan sejarah negeri Johor itu tadi. Ini apa yang dikendaki oleh Yang Berhormat Pengerusi Jawatankuasa Esko Warisan Kebudayaan Negeri Johor, Datuk Zulkarnain, yang ingin melihat bahawa generasi Y ini melihat sendiri bagaimana kata orang tu undang-undang tubuh kerajaan Johor tadi ini dicetuskan pada peringkat awalnya. Kalau kita lihat balik pada tahun 1895, Johor merupakan negeri yang pertama di Malaysia yang mempunyai undang-undang tubuhnya sendiri yang ditulis dalam tulisan Jawi itu sendiri tadi. Ini sebuah merupakan negeri yang pertama. Tidak ada negeri lain. Bukan kata kita nak membangga diri, tidak. Inilah kata orang tu, negeri yang pertama di Malaysia. Yang awal, yang terawal di Malaysia. Jadi ini yang kata orang tu kita nak tonjolkan. Yang ini yang kita nak bawa kepada golongan muda. Agar mereka kata orang tu, kita melihat balik sekarang ni, golongan muda sekarang ni kata orang tu lebih kepada dunia gadgetnya. Jadi tentang persuratan sejarah ini tadi ni mungkin agak ketinggalan. Jadi tugasannya Yayasan Warisan tadi melalui persidangan ini tadi, kita nak memertabatkan kembali tamadun Melayu itu tadi. Itu yang kita sesuai dengan tema Johor menuju ke arah Pusat Tamadun Melayu Serantau. Ya. Dan untuk makluman juga, selepas persidangan ini tadi, ia tidak akan habis di sini. Kerana pada tahun berikutnya kita akan mengambil dan akan membawa kembali pembentang makalah ini tadi dan juga rakan-rakan kita daripada Indonesia-nya, Singapura dan juga Brunei untuk kita mengadakan satu rundingan meja bulat. Untuk kita terus membincangkan macam mana kita nak mempertahankan tamadun Melayu itu tadi. Agar ini tidak terus luput dan dia akan kekal untuk pewaris-pewaris generasi pelapis akan datang. Dan Tuan Haji, di kesempatan ini juga mungkin boleh war-warkan mengenai mereka yang ingin menyertai, mungkin masih dibuka ataupun siapa yang boleh menyertai persidangan Tamadun Melayu Johor ini? Baik, seperti disebut tadi, persidangan ini atau convention ini bermula dari 11 hingga 13. Jadi kepada yang berminat rasanya bolehlah hubungi kami juga untuk melihat ada tidak lagi tempat kosong. Kerana setakat ini dah hampir macam dipenuhi oleh semua warga kita di sekitar Tanah Melayu. Ahli-ahli akademik juga terus ramai. Ini sedang berada sarjanawan dan sebagainya dan juga student. Jadi kami mempunyai berbagai lapisan, khususnya khalayak, tapi khususnya juga pelapis. Kerana rasanya pelapis inilah yang akan menghayati apa yang dikatakan Tamadun Melayu Johor ini dan kemudian memberikan kesinambungan bahawa Tamadun Melayu Johor ini dapat disebarkan, dapat membantu, dapat memberi manfaat kepada warga Johor khususnya dan juga seluruh negara kita. Baik, insya-Allah. Saya cuma nak sambung sikit saja. Dan ini apa yang dilihat oleh Mak Berhormat Menteri Besar sendiri, bahawa
di gugusan Rantau Melayu ni tadi ni, kita belum ada satu pusat yang betul-betul mengumpul akan segala data tentang tamadun Melayu ni tadi. Baik. Jadi melalui persidangan inilah dia akan jadi sebagai satu database untuk kita mengumpul segala hazanah, segala kata orang tu bentuk manuskrip Melayu perbincangan untuk kita jadikan sebagai database pada generasi akan datang. Baik, okey, sekali lagi persidangan Tamadun Melayu Johor pada 11 hingga 13 November 2015 di Persada Johor Bahru. Betul. Johor menuju ke arah Pusat Tamadun Melayu Serantau. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Zulkarnain Asmawi dan juga Encik Zainal Abidin Haji Muhammad Yusof. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini.